Soalan 22. Kita ada sebuah hexagon and kali ini soalan minta nilai M tambah N. Alright. So kita ada hexagon, maksud dia kita ada sisi, ada 6 sisi. Okay, polygon ni ada 6 sisi. Alright, kita tahu sudut kat sini 150, sudut kat sini luar 120. Jadi kalau sini 120, dalam ni kita boleh carilah 240 360 tolak 120, kita akan dapat 240. So ini adalah sudut dekat dalam. Right, seterusnya kita boleh cari jumlah sudut pedalaman untuk sebuah hexagon. So kita boleh guna formula n tolak 2 darab 180. Okay. So n ialah 6 tolak 2 akan dapat 8. Akan dapat 4 darab 180. Tekan kalkulator 4 darab 180. Akan dapat 720. So maksud 720 ni apa? Maksudnya semua sudut ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah semua akan dapat 720. So untuk cari M tambah N, kita tahu jumlah semua sudut pedalaman ialah 720. Hasil daripada penambahan 150 tambah N tambah N. So sini ada 2N. Tambah M tambah M, kita ada 2M. Tambah 240. Alright, so kita dapatlah 720 tolak 150 tolak 240 sama dengan 2N tambah 2M. Okay, tekan kalkulator, 720 tolak 150 tolak 240, kita akan dapat 330. Okay, so 330 sama dengan 2N tambah 2M, kita ada 2 dan 2 dekat sini, boleh faktorkan jadi 2N tambah M. Okay, so kita akan dapatlah N tambah M sama juga dengan M tambah N lah. Sama dengan 330 bahagi 2. Kita akan dapat 165. So inilah jawapan dia. B. Okay, nombor 23. Rajah 9 menunjukkan prisma tegak. Okay. Tapak PQRS ialah sebuah segi 4 tepat. Hitung isi padu. So isi padu senang saja. Kita boleh tengok senarai rumus di bawah section sukatan dan geometri. Cari formula, kita boleh guna formula isi padu prisma. Okay, nombor 12 kalau kita tengok sama lah. Okay, nombor 12 isi padu prisma sama dengan luatan keratan rentas darab dengan tinggi. So luas keratan rentas ni maksud dia dua permukaan bertentangan yang sama saiz, sama bentuk. Okay. Kemudian darab dengan tinggi ni adalah satu garis yang menghubungkan kedua-dua luas keratan rentas tu. So keratan rentas kat sini kita tengoklah yang sama bentuk dan saiz ialah dua ni. Okay. So kita kena cari satu luas dekat sini. Darab dengan tinggi, maksudnya satu sisi yang menghubungkan antara kedua-dua keratan rentas ni dekat sini lah. Okay, dekat sini. Sini. 18. Alright. So kita boleh cari isi padu dia sama dengan luas keratan rentas ni ada segitiga bersudut tegak. So 1/2 darab dengan 12. Darab dengan tinggi dia kat sini. Tinggi kat sini kita tak tahu, kita boleh cari. Okay, let me padam dulu so that you can see clearly. Okay. Alright, so kita boleh cari sini kita ada 12, kita boleh cari sini sebab apa? Sebab kita ada hipotenus 13. So kita boleh cari panjang ni ialah 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2, semuanya dipunca kuasakan dengan 2. Tekan kalkulator, you akan dapat 5. Okay. So panjang sini ialah 5. So kita boleh dapat luas keratan rentas ialah 1/2 darab 12 darab 5. Okay. Kemudian didarabkan pula dengan tingginya ataupun garis yang menghubungkan antara kedua keratan rentas iaitu 18. Okay, 18. Ni you kena buat lah. You boleh buat 12 bahagi 2 you akan dapat 6. 6 darab 5 akan dapat 30. 30 darab 18 you akan dapat 540 cm kuasa 2. Kuasa 3. Okay, C. Rajah 10 menunjukkan PUV dan PQR ialah tangen kepada bulatan QSTU. Kemudian soalan suruh kita cari
apakah sudut yang sama dengan sudut SQR. Alright. So mula-mula kita tengok dulu apa maksud tangent. So tangent maksudnya menyentuh pada satu bulatan. Satu titik. Menyentuh pada satu titik. Alright, so kita ada PUV. So sini PUV disentuh kat satu titik kat sini. PQR menyentuh satu titik dekat sini. Alright. So soalan minta SQR sama dengan, so SQ mana tadi? R. Mana R? Terbalik. SQR dekat sini. Alright, so sini lah. So ini sudut dia. Sama dengan, so kalau you ada tangent bulatan macam ni. Okay, kalau kita ada sudut yang luar macam ni. Okay, sekejap I cuba highlight lah sebab kita nak bagi cantik sikit. Kita guna highlighter sebab kalau yang ni dia macam makan dia punya garis. Okay, kita ambil warna hijau ni. So kita ada ni SQR macam tu. So ni adalah sudutnya. So kalau kita ada sudut kat luar macam ni, kita akan jumpa satu sudut yang sama dekat dalam dia juga macam ni. Alright. So kita jumpa dia punya sudut yang sama ialah dekat U. So mana yang sama, mana sudut yang ada U dekat tengah-tengah, yang ni je lah. Alright. So kita tahu sudut yang luar ni sama dengan sudut yang dalam ni kat sini. Alright. SUQ. QUS. B. Okay, nombor 25. Rajah 11 menunjukkan dua poligon A dan B. Okay, kita ada A ialah image bagi B. So A ni adalah image, B ialah objek. Okay. Dan di bawah satu transformasi, cari koordinat bagi image titik P. So titik P dekat sini adalah objek. Kita nak cari dia punya image di bawah transformasi yang sama dengan kat atas ni. Alright. So kita tengok yang ni objek, yang ni image. So kita nampaklah sini sebuah putaran 180 darjah. Okay. So kita tengok daripada sini ke sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit. Bahagi 2, you akan dapat tengah-tengah dia lah 3, 3. Okay. So ini adalah dia punya titik putaran. So kalau sini pun titik putaran dan sini adalah objek yang baru untuk titik P. Kita boleh cari putaran 180 darjah yang kat sebelah dia lah kat sini. So kita tengok sini. Sini ada 3 unit, sini 3 unit. So buat sini 3 unit, sini pun 3 unit. So dekat sini lah di mana dia punya image yang baru, -3. Macam I lajak ke? Sini 3 unit, sini 1, 2, 3. 3 unit. Sini lah. Okay, ini titik yang baru. Sekejap, let me erase that. So padam ni, lagi sekali kita tengok. Alright, kalau kita ada, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit bahagi 2, kita akan dapat 3. So ambil lah 1, 2, 3. Sini ada titik dia. Okay, pusat putaran. So sama untuk koordinat P, dia punya image ialah berpandukan pusat putaran ni menggunakan putaran 180 darjah. Sepatutnya sebelah sini lah. Okay. So kalau sini ada 3 unit, sini pun 3 unit. So sama juga itu tulis cari sini 3 unit dan sini pun 1, 2, 3 unit dekat sini berhenti. Okay, ni adalah P prime, iaitu pada koordinat -3 dan juga 1. Okay, A. Nombor 26, ni apa? Kita ada dua pentagon M dan N dilukis pada satu kesatah kartis. M ialah image bagi N. So M ialah image. Okay, sekejap. Let me change the colours. Tak cukup terang. So M ni image. N kat luar ni adalah objek. Cari faktor skala dan pusat pembesaran. So faktor skala ni sama juga dengan K. Kita boleh cari dalam senarai rumus. You ambil you punya senarai rumus, you tengok dekat section sukatan dan geometri, formula yang second last. Faktor skala K sama dengan PA prime per PA. So PA prime ni sama juga dengan size image bahagi dengan size object. Alright, so kita boleh cari K sama dengan size image yang ni. Kita ada 2 unit. So tulis 2 bahagi dengan size object ada 1, 2, 3, 4. 4 unit. So kita dapatlah K sama dengan 1/2. So ini salah. Ini salah. So sama ada B atau D sekarang.
Okay, so cari pusat pembesaran. Macam mana nak cari pusat pembesaran? Just ambil dua pasangan bucu yang mana okay, kita ambil dua pasangan bucu, kemudian kita gariskan, dan yang mana yang bersilang itulah dia punya titik pusat pembesaran. Contohnya kita ambil bucu ni dan bucu ni, dan you tarik lah dari sini ke sini, dan you tarik panjang-panjang sikit lah, extrapolate. Alright, kemudian you ambil lagi satu bucu. Contohnya ambil bucu ni yang sama dengan yang ni. Okay, you ambil sini. Okay, macam tu. Okay, so persilangan dia kat sini. So di sinilah di mana dia bersilang. I rasa ini kacau sikit lah sebab dia guna highlighter. So I'm just going to show you the idea. So sekarang ni I padam. So kita nak guna garis yang sebetul-betulnya. Okay, sekejap. Okay, kalau kita guna pen ataupun pencil, contoh kita ada bucu ni dengan bucu ni sama kan? Okay, sepadan. Bucu yang sepadan you tarik. Okay, kemudian you ambil bucu yang ni pun dengan yang ni sepadan. You tarik. Okay, halalah. Okay, macam tu. Alright, so you dapatlah titik dia dekat sini, iaitu 7, 9. Okay, so 7, 9. B. Okay, kita tengok soalan trigonometri pula. Okay, Raja 13 menunjukkan dua segitiga PQS dan QRS. Alright, diberi SR sama dengan 8, PQ sama dengan 16, dan dia cakap 5 SR sama dengan 2 PS. So maksudnya apa? Maksudnya kita boleh buat 5 per 2 sama dengan PS per SR. Right? So 5 kali PS. So kalau kita ada 5 PS dan 2 SR, ini adalah dia punya nisbah. Kita boleh cari panjang sebenar untuk PS. Okay. So nisbah untuk SR ialah 2 kali dengan 4 kita akan dapat 8. So kalau 5 kali dengan 4 kita akan dapat panjang sebenar PS ialah 20 cm. Alright, settle. Kita juga boleh alang-alang kan. Kita boleh cari juga panjang QS. Okay, menggunakan teorem Pythagoras. So sini adalah hypotenuse 20. So kita boleh cari panjang QS ialah 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 punca kuasa 2. Tekan kalkulator. Kita akan dapat 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 punca kuasa 2. Kita akan dapat panjang QS ialah 12. So sini ialah 12. Okay. Soalan nak nilai cos X tambah tan Y. Alright. So sekejap. Let me select a different color. Alright. So warna biru. Okay. So kita boleh cari cos X sebab kita ada sudut X dekat sini. So daripada sudut X, tarik anak panah ke depan. Yang berdepan dengan dia itu adalah garis opposite ataupun bertentangan. Okay. So kita tengok sini adalah sudut 90 darjah. So yang berdepan dengan 90 darjah itu adalah hypotenuse. Yang tinggal ni adalah adjacent lah A. So sekarang ni you kena tahulah. So, ka, tua. Okay, you kena ingat yang ni. Alright. So kita nak cari cos X ataupun cosine. So kita guna kah lah. Cos X sama dengan adjacent over hypotenuse. Adjacent dia adalah 16 per hypotenuse dia adalah 20. So kecilkan you akan dapat 4 per 5. Settle. Alright, so sekarang kita boleh cari pula tan Y. Sudut Y dekat sini, tapi kita boleh guna konsep sudut rujukan. Okay, so kita cari sudut rujukan dia yang sebelah sini. Okay, katakan ni alpha. So kita boleh guna sudut rujukan ni untuk cari sudut ataupun nilai tan Y. So daripada alpha ni tarik anak panah ke depan. So yang depan dengan dia ini adalah opposite. Okay, sekejap saya tukar warna yang lain lah untuk tangent. So untuk tangent kita ambil warna orange. Okay, so tangent. So tangent kita guna sudut rujukan. Okay, tarik anak panah ke depan. So opposite kat sini. Dan sini berdepan dengan sudut 90 darjah masih lagi hypotenuse. Dan yang lagi satu tinggal adjacent lah. Alright. So kita tengok yang ni. Dia masuk dekat kolom. Dia masuk kat kuadran yang kedua. Dan kita tahu kalau kuadran pertama. Dia macam ni. Kuadran pertama. Kedua. Tiga. Empat. Kita ingat sini semuanya positif. So semua dekat sini ialah sin, cos, tan semua positif. Kalau yang ni cuma sin kan. Dan sini
cosine, that's why salah tapi yang tahu sini tan ialah ketiga ni ialah positif. So bila masuk kuadran kedua, sudut tangent mesti negatif. Alright. So sekarang ni kita masuk kuadran kedua lah. So sudut tangent mesti negatif. Alright. So kita ada tan y sama dengan opposite over adjacent. Sebab kita ada ni toa. So opposite dia ialah 16. Adjacent ialah ni sini 12. Okay, so sebabkan dia ada kat kuadran kedua, kita kena tambah negatif. So kita akan dapat tan y sama dengan negatif 4/3. Right, so sekarang kita carilah cos x tambah tan y. So cos x 4/5 tambah tan y negatif 4/3. So you akan dapat 4/5 tolak 4/3, tekan kalkulator. 4/5 tolak 4/3, kita akan dapat negatif 8/15. Okay, itu jawapan dia, B. 28, rajah 14 menunjukkan sebuah pepejal di atas permukaan mengufuk. Okay, horizontal plane. Garis DK, so sini DK, berada 6 cm tegak di atas tapak ABHG. So ABHG, tapak ni, okay, kita ada garis DK. So jarak daripada tapak ni ke DK ialah 6 cm. Right? Antara berikut yang manakah menunjukkan unjuran ortogon perpejal itu pada satah mencancang yang selari dengan BH sebagaimana dilihat dari X. So daripada X ni kita boleh nampak ni lah dia punya satah. Okay, let me use a highlighter here. Okay, kita ada daripada X ni. So kita tahulah daripada sini kita nampak macam ni. Sini dan juga sini, sampai sini lah. Dan belakang ni kita tak nampak. Okay, kita tengok ukuran dia dulu. Ukuran dia sini 5 cm. Sini daripada EA 5 cm. CB kita ada 4 cm. So maksudnya kita ada sini, sekejap Okay. Sini ke sini ini adalah 1 cm. Sini. Okay. So dan kita tak nampak yang dekat situ. Okay, yang 1 meter lebihan ni ke belakang ni kita tak nampak. So dia sepatutnya macam tu lah. Okay, okay, garis putus-putus lah. Alright, so you akan nampak garis dia macam ni. Sekejap So BH, dan you naik sampai sini 4 cm. JC, okay, so ni 4 lah. Okay, kemudian you naik sampai atas ni lah. So sini 6, sini 4. So baki sini ke sini ialah 2 cm. So ini naik lagi 2 cm sini. Okay, sepatutnya ni akan lagi rendah daripada ni lah. Sini 2 cm, 2 cm. Ini ialah CD. Okay, dan ini ialah CK lah. Okay. Alright. So selebihnya dekat sini garis putus-putus ialah dekat sini. F dan juga tengah-tengah ni. Okay. So sini 1 cm. So bentuk yang sama you ada nampak dekat A. Okay. Nombor 28. Yang manakah antara yang berikut yang manakah merupakan penyataan majmuk yang palsu. Okey. So kalau kita tahu kalau ada atau salah satu betul dah kira betul, ataupun kalau you ada betul-betul pun betul lah. Alright. Tapi kalau you ada dan kalau you ada situasi betul-betul baru betul. Kalau you ada salah betul, salah. Kalau you ada betul salah, so kira pernyataan tu salah. Alright. So kita tengok yang ni. Kita ada pernyataan atau. So, maksud dia salah satu betul dah cukup betul. Okay. So 2 kuasa 3 ialah 9. So ini salah. Atau negatif 3 kuasa 2 ialah 9. Ini betul. So ini adalah pernyataan yang betul. Okay. Soalan nak yang manakah yang palsu. Alright. Soalan pilihan jawapan B. 5 adalah subset untuk 2, 5, 7. Betul lah. Sebab 5 ni ada dalam set ni. Okay. So satu dah betul. So dia kira betul lah ni. Sebab ni atau. Settle. Nak tengok pun boleh lah. Kalau you nak tengok pun boleh. Kalau tak, kalau kata satu, ini kita nak cepat kan. So just move on. Untuk C, 3x tambah 7x sama dengan 10x betul. Dan 4 ialah faktor bagi 114. So betul ke 114 boleh bahagi dengan 14? You tekan kalkulator 114 bahagi 4. You akan dapat baki. So ini dah salah. So kita tahulah yang ini palsu. C.
Okay, you nak teruskan tengok D pun boleh tapi I tak nak sebab nak jimat masa sebab ni kita satu. Okay. Alright, nombor 30. Kita ada implikasi. Okay, kita ada jika P ialah nombor genap maka P boleh dibahagi tepat dengan 2. So kita ada ini pernyataan jika P dan ini adalah marker Q. Okay, marker Q. So jika P maka Q, yang manakah songsangan bagi implikasi tersebut. So ini kena ingatlah kalau songsangan dibentuk dia akan jadi jika bukan P maka bukan Q. Okay. So kita cakaplah jika P ialah bukan nombor genap maka P tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Tengok macam tu. P bukan nombor genap maka P boleh dibahagi tepat dengan 2, salah. P bukan nombor genap, maka P tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini jawapan dia, C.